Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Ta'ala Ustaz kembali bersiaran pada pagi ini dalam segmen ataupun dalam bual bicara terbaik di pagi yang cukup barakah, pagi Syaban. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Dan alhamdulillah, saudara para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pagi Isnin kami bawakan kepada anda Ta'ala Ustaz untuk pagi ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk edisi 26 Februari Isnin bersamaan dengan Syaban, kita telah pun melepasi pertengahan Syaban 1445 Hijri, dan istimewa dibawakan siaran kita pada pagi ini oleh Yayasan Maghfirah yang bersama-sama dengan Ta'ala Ustaz. Dan semestinya kita bawakan bintang ilmuwan ataupun panel yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini, iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi yang telah pun bersama-sama dengan kita di studio pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ke Ta'ala Ustaz. Terima kasih. Dan sebagaimana biasa, dan bintang ilmuwan kita akan membicarakan sepanjang bual bicara ataupun 2 jam kita bersiaran pada pagi ini untuk topik ilmu bermanfaat dalam Ta'ala Ustaz. Dan kepada anda para penonton, mari sama-sama kita ikuti Ta'ala Ustaz dengan mengajukan soalan dan juga kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, iaitu ilmu bermanfaat. Anda boleh ajukan ataupun hantarkan soalan anda, kemusykilan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang ingin menghantarkan ataupun menghubungi kami, anda boleh hubungi di talian yang tertera di kaca TV anda. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi Facebook Live, anda juga boleh tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kurang lebih saudara-saudara penonton, saudara tak saudara, kita bakal memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, dan pastinya kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke dalam bulan yang diberkati, bulan yang disebutkan sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Rahmah, dan banyak lagi nama yang disandarkan kepada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi istimewa bila sebut Syahrul Maghfirah tu. Jadi banyaklah akan kita bicarakan untuk siaran kita pada pagi ini. Dan sebelum itu, sekali lagi suka untuk saya jelaskan kepada para penonton, kita war-warkan bagi anda yang ingin menonton kami menerusi HD, anda boleh terus sahaja ke www.tonton.com.my. Baik Doktor, bila sebut tentang ilmu yang bermanfaat, baik, bila kita lihat situasi ataupun fenomena yang berlaku dewasa ini Doktor, banyak disebutkan kebobrokan, gejala sosial dan sebagainya yang berlaku, yang menyebabkan satu kebimbangan yang besar juga kepada kita. Di manakah perkara yang mungkin kita boleh letakkan satu penambahbaikan, terutamanya bila sebut tentang ilmu yang bermanfaat? Apakah yang dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat? Sebagai mukadimah saya serahkan kepada Fadil Doktor. Baik, terima kasih Dan Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kembali balik pada soalan tadi mengenai tentang ilmu yang bermanfaat. Sebenarnya definisi ilmu ini diluahkan oleh para ulama dengan definisi yang pelbagai. Kalau saya ambil dahulu konsep yang dibawa oleh sebahagian penyelidik moden, ilmu ini dibahagikan kepada 4 konsep, iaitu DIW ataupun DIKW, iaitu ada datanya, ada information, ada knowledge, dan kemudian ada wisdom. So dia ada fasa-fasa pembukaan ataupun perkembangan ilmu yang bermula daripada data-data yang pelbagai ini dihimpunkan menjadi menjadi knowledge, yang mana semuanya itu akan menjadi ilmu, dan kemudian dia akan paling tinggi nanti peringkatnya adalah wisdom. So daripada maklumat mengenai tentang wahyu, surah dan sebagainya, bila kita himpunkan secara sistematik, dia akan menjadi ilmu. Bila lebih tinggi daripada ilmu itu, dia akan menjadi wisdom, iaitu hikmah. Ini secara umumnya apa yang dilontarkan oleh penyelidik moden. Tetapi apa yang dibawa oleh penyelidik ataupun sarjana Muslim, ilmuwan Islam, ilmu ini bukan sekadar himpunan data, bukan sekadar susunan yang sistematik, bukan sekadar kajian-kajian yang tajribah ataupun yang bersifat empirikal, tetapi dia lebih kepada menjurus bagaimana ilmu itu merubah manusia. Sebab tu Profesor Naqib Al-Attas ada menceritakan bahawa ilmu ini adalah pembukaan makna dalam jiwa seseorang, dan bagaimana makna itu merubah seseorang kepada perlakuan yang lebih baik.
Yang ini kebanyakan penafsiran yang dinyatakan oleh sarjana Muslim seperti Al-Imam Juwaini, seperti Al-Imam Suyuti, Al-Imam Ghazali secara spesifik memberikan definisi ilmu lebih jelas, iaitu dia kata sesuatu ilmu yang membuka jiwa manusia dan membimbing hatinya ke arah kebaikan untuk mengenal Allah. Maknanya secara simpul, secara kesimpulannya ataupun secara umumnya Dak Yana, kalau kita tengok orang yang belajar medik katakan, ataupun orang yang belajar engineering, orang yang belajar architecture, bagaimana ilmu ini boleh memberi manfaat kepada dia adalah dia dibukakan panduan kepada dia untuk membawa kebaikan buat dirinya ataupun kepada manusia. Kalau kita tengok sekarang ni pun di TikTok ke di Facebook ataupun YouTube, ramai doktor-doktor kita bukan sekadar sekarang ni dia merawat pesakit, tetapi mendidik pesakit, membuka mereka melalui jalan yang betul dalam kehidupan. Jadi ilmu bukan sekadar susunan maklumat ataupun information, tetapi bagaimana dia membentuk kehidupan manusia dan merubahnya kepada orang yang lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Allah. Itu dia. InsyaAllah. Bila sebut juga tentang ilmu, kita lihat bagaimana peradaban ataupun kesuburan keilmuan yang berlaku pada tamadun dahulu, antaranya di zaman Khalifah Bani Umayyah melalui pusat ilmu Cordova. Kemudian kita lihat juga dalam tamadun Melayu Islam juga dulu satu ketika cukup luar biasa para penonton, kerana apa? Kita memiliki satu sistem yang luar biasa. Saya pernah jumpa dengan satu orang pakar sejarah laut lah dulu, dia sebut, dia kata ilmu pelayaran sahaja dia cukup luas. Ditemui manuskrip lama menunjukkan bahawa ilmu ni cukup luas, doktor. Jadi kita nak raikan soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita Johara Abu Bakar dengan izin doktor. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menuntut ilmu merupakan kewajipan bagi setiap muslim. Bagaimanakah adab dan etika yang sewajarnya diamalkan dalam menuntut ilmu agar berkat dan bermanfaat, doktor? Baik, terima kasih Dai Anas. Ini soalan yang baik, iaitu mengenai tentang adab dalam menuntut ilmu. Kalau yang disusun oleh para ulama Islam, adab dalam menuntut ilmu ni sangat banyak. Tetapi saya simpulkan kepada kita supaya mudah, ada 3 perkara penting dalam proses menuntut ilmu. Yang pertama, perkara yang paling asas adalah ikhlas. Kerana ramai dalam kalangan kita, dia tuntut ilmu adalah untuk lawan balik tok guru dia. Macam tu kan. Lawan balik tok guru dia. Ataupun dia nak dianggap sebagai seseorang yang mempunyai kedudukan dalam keadaan manusia. Ini sebenarnya tak berlaku. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala cela orang yang mempunyai kedudukan, sebagai contoh Iblis. Iblis ni pengetahuan dia sebenarnya tinggilah. Kalau kita tengok, dia dah lebih lama daripada Nabi Adam, tetapi dijatuhkan kedudukan dia kerana kesombongan dan bongkaknya terhadap apa yang dia tahu ataupun tentang kelebihan yang dia ada. Yang pertama adalah mengenai tentang ikhlas. Ini yang paling banyak yang ditekankan oleh ulama. Bahkan dalam kitab-kitab hadis, permulaan mengenai tentang penulisan mereka akan dimulakan dengan kitab ataupun hadis ikhlas. Innamal a'malu binniyat, ataupun kebanyakan ulama akan memulakan dengan hadis niat. Yang keduanya, kalau kita tengok, yang paling penting juga dalam adab menuntut ilmu adalah memuliakan guru ataupun menghormati guru. Yang ini kisahnya sangat banyak. Dengan para sahabat, seorang sahabat Nabi namanya Usamah bin Syari ataupun Usamah bin Syuraik. Dia datang kepada para sahabat, lalu dia perhatikan mereka yang duduk dengan Rasulullah, ka'annama ala ru'usihimut tair. Dia kata seolah-olah mereka yang duduk di hadapan Rasulullah ni macam ada burung atas kepala mereka. Maknanya tak bergerak, menghormati guru, memuliakan guru, sampai mereka tekun menuntut ilmu, tak bergerak di hadapan Rasulullah. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Malik sebagai contoh, bila mana dia melihat Al-Imam Syafi'i seakan-akan bermain dengan tapak tangan dia, lalu Al-Imam Malik kata, engkau main dengan tapak tangan kau wahai Syafi'i. Syafi'i adalah antara anak murid yang cerdas. Lalu Al-Imam Syafi'i kata, walakinnani talib. Dia kata, aku adalah pelajar yang bukan kaya, jadi dia hanya menulis di atas tapak tangan dia sahaja. Boleh kita imagine, dia bayangkan, kemudian dia tulis dengan tapak tangan dia. Kemudian Malik kata, engkau baca kalau betul ke apa yang kau tulis tu. Kalau betul kau tulis, kau baca. Membuktikan. Lalu Al-Imam Syafi'i boleh baca balik. Allahu Akbar. Ini jauh dengan kita. Dengan telefon, dengan apa semua dah ada pun kita tak ingat. Tak ingat juga apa yang dia ajar. Yang ini adalah adab ilmu. Yang pertama ikhlas tadi, yang kedua dengan menghormati guru, dan
dan yang ketiganya sabar. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak muda, mereka mungkin nak cepat. Sekarang ni semua anak muda nak cepat. Kalau lambat sangat tuntut ilmu ni, lebih baik saya buat TikTok aja dah. Katakan contohnya. Kismis sebelum anggur. Macam tu. Maknanya sebelum itu lagi mereka terlalu nak cepat sangat, sedangkan para ulama, saya ceritakan tentang Imam Bukhari, nak himpunkan karya dia tu sahaja makan masa belasan bahkan puluhan tahun. Bermusafir dengan, ya Allah, kalau kita tengok Imam Sayyidina Jabir bin Abdullah, salah seorang tokoh yang terkemuka pada zaman Rasulullah, sahabat Nabi, dia mendengar satu hadis tentang kezaliman pada hari akhirat yang dia kata, hadis ini tidak aku dengari melainkan semua yang ada bersama dengan sahabat tu telah meninggal, melainkan seorang lelaki yang namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais itu sekarang ni berada di Syam. Maknanya Jabir bin Abdullah berada di Madinah, nak naik ke Damsyik ataupun Syria sekarang ni makan masa, ya Allah. Maknanya lama. Kalau zaman dahulu diceritakan oleh Imam Bukhari makan masa sebulan perjalanan. Dia pergi ke Damsyik, berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Lalu Abdullah bin Unais kata, aku bila orang ketuk pintu tanya nak jumpa aku tanya dia siapa? Dia kata aku Jabir. Dia kata aku tak terfikir pun Jabir yang dekat Madinah tu nak datang. Kau terlalu jauh. Jauh sangat, sampai sebulan perjalanan. Lalu Abdullah bin Unais kata, apa yang kau nak sampai kau datang begitu jauh? Lalu Jabir bin Abdullah kata, hadithun sami'tuhu min, hadis yang aku dengar bersama dengan engkau tentang seorang lelaki yang menzalimi pada hari kiamat. Lalu Abdullah bin Unais bacakan hadis tersebut. Lalu Jabir pulang semula, perjalanan 2 bulan hanya nak cari satu hadis. Tak sempat rehat. Tak sempat rehat. Terus balik. Terus balik. Kalau kita tengok macam mana sabarnya mereka, pengorbanan mereka, nak spend duit yang banyak, membeli unta dan sebagainya untuk mendapatkan ilmu. Ini 3 asas penting. Sekurang-kurangnya mengenai tentang menuntut ilmu, ikhlasnya, menghormati guru dan juga sabar dalam menuntut ilmu. Allahu Akbar. Hari ini kita kena terapkan yang kata belajar korban daripada sahabat. Betul. Kadang nak beli pensel pun rasa rugi duit. Tengok kesian anak kotak pensel tu tinggal apa seredak pengasah aja. Allahu Akbar. Jadi sebab apa kita nak menjadikan ataupun mewujudkan generasi soleh wa musleh yang mana mereka mengikut jejak langkah Rasulullah dan juga para sahabat. Itulah ikon dan juga mereka-mereka yang perlu kita contohi. Baik doktor, kita ada soalan lagi yang berikutnya daripada Facebook. Dengan izin doktor, kita raikan Sal Rasid Cik Ci. Bagaimanakah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan ilmu dan wahyu yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian manusia? Yang kedua soalannya, adakah ilmu yang bermanfaat itu tidak tertakluk kepada ilmu akhirat sahaja? Dalam masa yang sama, apa sahaja ilmu yang memberi manfaat kepada manusia dikira ilmu yang bermanfaat? Mohon penjelasan doktor. Baik, yang ini sebenarnya soalan dia ada sekali dengan jawapan dah dalam tu sekali. Dia kata sebab dalam masa yang sama ilmu yang bermanfaat ni memberi manfaat kepada manusia, ya. Okey, kalau kita tengok kat sini ada 2 soalan. Bagaimana Rasulullah memanfaatkan ilmu dan wahyu? Kalau kita ikutkan sebenarnya kaedah yang paling mudah untuk kita manfaatkan seperti mana Rasulullah memanfaatkan ilmu kepada para sahabat, wahyu pada para sahabat adalah dengan mengajar, mendidik ilmu tersebut kepada para sahabat. Kalau kita tengok, maknanya banyak perkara yang Rasulullah didik kepada para sahabat, mereka mungkin tahu ataupun tidak tahu mengenai tentang perkara tersebut. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kata, kami banyak perkara yang kami tidak tahu sebelum datangnya wahyu. Apabila Rasulullah datang, baginda mengubah banyak perkara mengenai tentang susunan hierarki dalam masyarakat. Jahiliah dahulu mereka menolak ataupun meletakkan wanita berada dalam kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Lalu Rasulullah bimbing mereka sehinggakan Rasulullah sendiri dijadikan contoh di dalam Al-Quran. Perselisihan baginda dengan para isteri baginda disebutkan dalam Al-Quran. Yang ini tuan-puan tahu dalam surah At-Tahrim, Allah Ta'ala tegur Rasulullah secara direct. Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan ke atas diri engkau apa yang telah Allah Ta'ala halalkan kepada dirimu semata-mata untuk mencari keredaan isteri. Kalau kita perhatikan hadis ni, ayat Quran ni sangat sadis. Kerana isunya adalah insiden perselisihan Rasulullah bersama dengan para isterinya. Maknanya ada isteri Rasulullah yang jealous dengan isteri yang lain, lalu mereka berpakat
untuk mengenakan perkara tersebut, sehingga Rasulullah kata, aku tak pergi dah. Aku tak nak pergi dah rumah sekian, rumah Maria Qibtiyah ke rumah sahabat yang disebutkan dalam perkara ataupun insiden tersebut, sehingga Allah Ta'ala tegur Rasulullah. Perhatikan di sini Rasulullah menjadi figure yang merubah kehidupan masyarakat itu kerana nak mendidik masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Begitu juga dengan contoh-contoh yang kalau kita tengok dalam perkara lain, banyak Rasulullah menjadikan diri baginda, mendidik masyarakat untuk merubah mereka ke arah yang lebih baik. Ini kaedah yang paling penting dalam menjadikan ilmu bermanfaat kepada orang awam ataupun kepada masyarakat semua, adalah kita mengajarkan kepada mereka semua, jangan kedekut dengan ilmu yang kita ada. Sebab kadang-kadang kita kedekut dan kita tak nak cerita kat orang, sedangkan Rasulullah tunjukkan contoh, memang diajar kepada manusia. Kemudian soalan kedua, dia kata, apakah ilmu itu bermanfaat? Ilmu bermanfaat ni tertakluk kepada ilmu akhirat sahaja? Tidak semestinya. Dalam banyak insiden, even Rasulullah cara nak petik pokok arak pun diajak. Pokok arak ni bukan arak-arak yang kita minum, pohon arak, sugi tu, pohon yang dibuat untuk bersugi, diajar kepada para sahabat ambil bahagian yang mana. Maknanya nak pilih kayu sugi ni bukan ilmu tentang macam mana nak solat ke zakat, tapi tentang petik pokok. Nampak macam simple. Macam simple, tapi Rasulullah ajar. Ini adalah perkara yang simple. Ada satu lagi, tapi perbincangan ni agak panjang mengenai tentang ayat. Kita simpan dulu. Okey, kita simpan dulu, insya-Allah. Kita akan kongsikan dengan lebih lanjut selepas ini. Nantikan kupasannya. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi Isnin yang barokah ini, semakin kita menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak, dan hari ini kita tidak bercerita tentang Ramadan. InsyaAllah pada hari yang lain kita akan ceritakan, kerana hari ini kita masih lagi bersama-sama dengan kita Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi untuk kita meneruskan diskusi dan juga perbincangan berkenaan dengan ilmu bermanfaat. Jadi kepada para penonton, sekali lagi, jangan kita rasa rugi untuk tekan butang kongsi, share ataupun sebar luaskan siaran kita pada pagi ini, terutama yang menonton menerusi Facebook Live di Tanyalah Ustaz TV3, dan bagi anda yang mengikuti kami menerusi HD di www.tonton.com.my, sekali lagi jazakumullah khair, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua. Dan Fadil Doktor, tadi cerita tentang nak petik kayu untuk sugi pun dia ada teknik dia ada kaedah dia ada cara dia. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sedikit lanjutan daripada kisah ataupun adab tersebut, Doktor. Baik, kalau kita tengok selain daripada ilmu bermanfaat, kalau kembali pada persoalan tadi mengenai tentang kalau ilmu keduniaan ini, kalau kita tengok tadi Rasulullah ajar petik itu tadi, apakah ilmu ini hanya untuk akhirat sahaja? Tidak juga. Kerana dalam Al-Quran Allah Taala ajar kita mengenai tentang ayat dain. Ayat dain ni ayat hutang. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Bila Allah Taala perintahkan orang yang beriman, sekiranya mereka itu mempunyai hutang supaya ditulis, kita cuba sama-sama fikir pada zaman Rasulullah berapa ramai yang boleh menulis, kerana kaum Arab itu pada awalnya adalah kaum yang tidak pandai menulis. Jadi bagaimana Allah Ta'ala turunkan satu ayat. Ayat ni surah Al-Baqarah, maknanya ketika di Madinah. Dan kalau menurut Al-Imam Ibn Sa'ad, golongan yang ada pengetahuan tentang penulisan ini di Makkah hanya sekitar 15 orang sahaja. Limited. Daripada populasi di Makkah itu sekitar 3,000 orang, kalau kita buat secara persentasenya tak sampai 1% pun masyarakat Arab di Makkah ketika itu pandai menulis. Sama juga ketika Rasulullah sampai di Madinah, orang Madinah ni nature-nya agriculture, mereka pertanian, mereka tak pandai ataupun mereka bukan traders, maknanya berdagang dan sebagainya. Jadi mereka tak tahu tentang ilmu penulisan. Ayat yang diturunkan, kalau berhutang kena menulis. Jadi macam mana dia orang nak tulis? Kita dapat bayangan di sini, galakkan mengajar ilmu itu adalah perkara yang walaupun nampak keduniaan. Tentang hutang ni, transaction, tentang agreement, hire purchase dan sebagainya, ini semua adalah ilmu keduniaan. Tentang hutang aku dengan kau, hutang kita. Tapi Allah Ta'ala ajar supaya faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil ad, kama hujung tu Allah Ta'ala kata kama allamahullah. Allah Ta'ala kata hendaklah kamu tulis
hutang yang kamu buat, maknanya ada agreement, ada hire purchase agreement dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala kata penulis tu jangan dia menolak untuk menulis hutang tersebut, dan ilmu tentang penulisan ini adalah ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kamu. Dalam erti kata yang lain, ilmu dunia pun Allah Ta'ala ajar. Maknanya perubatan ke, engineering ke, architecture ke, adalah ilmu yang Allah Ta'ala wariskan ataupun didik ataupun sampaikan kepada manusia. Ianya adalah bukan sekadar ilmu akhirat sahaja, tetapi juga adalah ilmu duniawi juga dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Jangan salah faham tu, nanti orang kata saya tak naklah pergi sekolah belajar sains apa, saya nak belajar fardu ain aja. Itu tak kena sebenarnya dari aspek konsepnya. Allah Akbar. Dia ada satu tanggungjawab dan juga amanah yang besar untuk kita memakmurkan muka bumi Allah menerusi ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala wariskan kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Baik. Jadi kita ada soalan lagi doktor untuk kita raikan, iaitu Kak Ju Zabidi di Facebook. Banyak soalan doktor hari ni. Ramai peminat doktor. Baik. Apakah hukum kita mempelajari ilmu duniawi saja selain ilmu agama seperti perubatan, perniagaan, persilatan dan lain-lain? Adakah dibenarkan dalam Islam? Yang kedua soalannya doktor, bolehkah seseorang itu mempelajari ilmu hitam atau santau, wal'azubillah min zalik, dengan tujuan suka-suka saja? Ni suka membawa duka ni soalan daripada Kak Ju, mungkin mewakili mereka-mereka yang terlibat dengan ilmu-ilmu yang tersebut doktor. Baik, terima kasih Kak Ju atas soalan. Apakah kita ni boleh tak kita nak belajar ilmu duniawi sahaja ke? Adakah ini dibenarkan dalam Islam? Sebenarnya adalah satu perkara yang digalakkan ataupun diharuskan. Sarjana ataupun ilmuwan yang terdahulu, yang ini saya tengok bila mana perkembangan ilmu pada zaman Abbasiyah ataupun Umayyah, mereka tidak memisahkan dua disiplin ilmu ini tadi. Maksudnya kalau kita tengok sama ada Ibn Sina ke, Khawarizmi ke, golongan-golongan yang memberikan satu perubahan yang luar biasa dalam Islam, mereka secara asasnya tahu tentang ilmu Islam itu, syariat itu sendiri. Maknanya itu asasnya sebelum mereka berkembang kepada ilmu sains yang lebih luar biasa yang mereka hasilkan sebelum itu. Maknanya kedua-duanya ada. Tak menjadi satu kesalahan kalau kita nak hantar anak kita belajar ke ilmu perubatan sahaja ke ataupun ilmu perniagaan dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang memang Allah Ta'ala minta kita ajar. Dalam surah Iqra ataupun dalam suratul Alaq, yang ini yang diungkapkan oleh sebahagian sarjana moden, Allah Ta'ala kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Dua ayat yang pertama, mereka bayangkan bahawa ini adalah ilmu yang Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah, seakan-akan ilmu ini berkaitan ilmu tentang akhirat. 'Allamal insan. Kemudian ayat yang seterusnya, khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bila mana masuk sahaja tentang pen, seakan-akan ini adalah ilmu yang dibangunkan kemudian daripada itu dengan perkembangan ketamadunan manusia. Jadi sebahagian sarjana moden membahagikan dua, ulama moden ataupun ulama terkini bahagikan dua pembahagian. Ada ilmu yang Allah Ta'ala perintahkan dari aspek syariatnya, ada ilmu yang sebenarnya merujuk kepada ilmu duniawi. Tak jadi masalah dia nak belajar chemical, kimia ke, biologi ke, admat ke, yang budak-budak gerun dengan admat ni tadi. Maknanya boleh dia nak belajar dengan syarat ilmu itu dia manfaatkan buat manusia juga kalau boleh. Dan kembali kepada soalan yang kedua, macam mana kalau dia nak belajar ilmu sihir pula? Dia nak boleh jadi macam Harry Potter. Kata Harry Potter, dia nak naik penyapu boleh terbang ataupun dia boleh buat magic wand dia tu, boleh tembak dan sebagainya. Yang ini adalah ada satu hadis Rasulullah memberikan satu larangan yang tegas mengenai tentang sihir. Ijtanibu sab'u mubiqat. Rasulullah kata, jauhilah 7 daripada perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah Rasulullah sebut mengenai tentang sihir. Secara umumnya para ulama bersepakat bahawa sihir ini adalah satu perkara yang diharamkan kerana dia menyengutukan Allah. Dia akan ambil elemen-elemen kadang-kadang menghina Islam. Dia kena pijak Al-Quran ke, dia kena bakar Al-Quran ke. Ada elemen-elemen yang sangat keji yang bercanggah dengan Islam. Tetapi ulama bincangkan juga, macam mana kalau dia belajar ilmu tu untuk dia tahu tentang orang nak sihir dan sebagainya. Yang ini Al-Imam Nawawi kata diharuskan. Tetapi saya ambil pandangan ianya hanya diharuskan kepada golongan tertentu sahaja. Kerana kita bimbang kalau kita kata boleh saja orang lain nak belajar sihir pun tak apa. Orang awam yang mungkin imannya tidak begitu kukuh, dia kata saya saja nak tahu aja. Tapi lama-lama dia iman dia tergugat. Orang menyakiti dia.
dia kata aku dah tahu dah macam mana nak santau. Dah tahu ni dah kan. tahu macam mana nak santau, disantaunya kawan Allah dia sendiri. Yang ini kita tidak mahu. Sebab tu secara asasnya sebahagian ulama menjelaskan sihir adalah hukumnya dari aspek secara umumnya Rasulullah tegaskan perkara yang mesti dijauhi kerana membinasakan manusia. Hari ini Allahu Akbar. Kadang-kadang dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala ceritakan antara sihir yang kuat yang diceritakan dalam surah Al-Baqarah itu adalah antara memisahkan laki Tafrik tafrik bainal zaujah ni, antara isteri dan suami, dan isteri ni tadi yang disebutkan dalam kisah mengenai tentang Nabi Sulaiman. Yang ini adalah perkara yang bahaya kalau orang ada berkenan dengan seseorang, kita bimbang dia sihir orang kerana sedemikian. Yang ni banyak dalam masyarakat. Sebab tu Islam memberikan penegasan dalam isu ilmu hitam ini tadi. Allahu Akbar. Baik, rasa macam nak bagi pantun satu dua, bagi semangat sikit kepada para penonton. Melayang camar riang di awan, terbang rerama pinggiran kali, andai tersasar arah haluan kepada agama kita kembali. Itulah panduan dan juga panutan kita supaya kita tidak tersalah jalan dalam kehidupan kita. Baik, Fadil Doktor dan juga para penonton, kita raikan lagi soalan yang berikutnya datang daripada Mar WKN di Facebook. Apakah hubung kait antara ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima dalam kehidupan manusia? Mohon penjelasan, Doktor. Baik, terima kasih atas soalan ni. Ya, ini Maru WKN ni barangkali dia merujuk kepada hadis Nabi SAW, yang mana dalam hadis Rasulullah SAW ada ceritakan mengenai tentang ganjaran yang tidak akan terputus. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Sekiranya meninggalnya anak Adam akan terputus amalannya melainkan 3 perkara, mengenai tentang sedekah jariah, ilmu yuntafa' bih, kemudian mengenai tentang saya tak ingat yang satu lagi mengenai tentang waladun soleh yad'ulah, tentang anak yang mendoakan. Jadi soalan tadi, kembali kepada soalan, apa kaitan ilmu bermanfaat, apa kaitannya dengan rezeki, apa kaitannya dengan perkara-perkara yang sedemikian. Yang ini sebenarnya pada hakikatnya adalah 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat kalau kita katakan tadi, kemudian rezeki yang baik itu tadi, amalan yang diterima adalah perkara-perkara yang bukan sekadar memberikan manfaat pada diri seseorang tetapi juga kepada orang lain. Ini keterkaitan antara galakan Rasulullah itu tadi. Dalam sebuah hadis yang lain pula Rasulullah kata, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kalau kita tengok hadis ni memang saling berkait. Min ilmin yanfa', kemudian Rasulullah kata wa min qalbin la yakhsha', daripada jiwa yang tak khusyuk, wa min nafsin la tashba', dan daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min da'watin la yustajabulah, dan daripada doa yang tidak mustajab. Jadi orang tertanya-tanya apa kaitannya ilmu bermanfaat dengan hati yang khusyuk, dengan nafsu yang tidak pernah cukup, dengan doa yang tidak mustajab. Ini seakan-akan satu panduan yang diberikan oleh Rasulullah. Perkara yang paling asas Rasulullah tolak adalah ilmu yang tak bermanfaat, kerana ilmu berkaitan dengan akal seseorang. Sebelum masuk ke dalam jiwa seseorang, proses knowledge tu akan masuk kepada akalnya, kemudian baru masuk kepada hatinya. Sebab tu Rasulullah kata 11 daripada ilmu min ilmin la yanfa', Rasulullah cerita tentang wa min qalbin la yakhsha' ataupun wa min nafsin la tashba'. Jiwa, maknanya akal ini yang menentukan, kemudian selepas tu adalah akal ataupun nafsu, lepas yang menentukan akal tu adalah jiwanya. Saya bagi contoh supaya mudah. Kita tahu dah atas jalan raya secara undang-undangnya, knowledge-nya, kalau nampak lampu merah kita kena berhenti. Macam tu. Kalau saya datang awal pagi tadi pukul 4-5 pagi tak ada orang, aku jalan je lah, katakan macam tu. Tetapi akal tahu dah perkara fakta tersebut, yang menentukan adalah hati. Kerana bila dia dah jalan, dia kata tak ada orang, suka hati aku. Jadi hati dia akan buat keputusan. Sebab tu Rasulullah ataupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan yang lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak fikir. Jadi kita pun pelik. Kenapa pula ada hati tapi tak fikir? Bukan masalah hati yang berfikir, tetapi keputusan akan dibuat oleh hati. Akal dia tahu dah ilmu sihir tu salah, tetapi hati dia geram je tengok perempuan tu katakan tu, lalu dia sihir orang tu. Ini adalah satu kesalahan. Sebab tu Rasulullah kaitkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat turun kepada jiwa yang tidak khusyuk, kerana ilmu yang bermanfaat sepatutnya membentuk jiwa menjadi baik dan kemudiannya membimbing perilaku dia. Kemudian min nafsin la tashba', jiwa manusia tak pernah cukup. Akal Rasulullah dah ajar dah supaya tolak ilmu yang tak bermanfaat. Hati Rasulullah dah ajar dah supaya
supaya mesti khusyuk, tunduk kepada Allah Ta'ala. Tetapi jiwa manusia tak pernah cukup. Dia dah tahu dah, kalau dia buat hutang lagi, teringin sangat tengok Dai Anas mungkin pakai Mercedes ke, katakan ataupun Tesla ke sebagainya. Jadi teringin tengok orang lain pakai Tesla, aku pun mungkin boleh pakai Tesla. Dia dah tahu dah, secara akal dia, kalau dia buat loan lagi, memang dah exceed dia punya kemampuan, lebih kemampuan dia. Tapi nafsu manusia tidak pernah cukup. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, wa min nafsin la tashba'. Kemudian hujungnya, kemuncaknya adalah hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Wa min da'watin la yustajabula, ataupun wa min du'ain la yustajabula. Dan Allah Ta'ala, Rasulullah ajar supaya minta berlindung hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai menjejaskan hubungan kita sampai doa pun Allah Ta'ala tak mustajabkan. Ini sebenarnya perkaitan antara ilmu yang bermanfaat tadi dengan hati yang tidak khusyuk, dengan jiwa yang tamak, dengan hubungan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu demikian antara hubung kait berdasarkan soalan diajukan tadi, hubung kait antara rezeki yang baik dan juga ilmu yang memberikan manfaat. Jadi semakin kita belajar, ibarat kata pepatah, seperti resmi padi, semakin berisi semakin menunduk. Tetapi kalau arahnya seperti iblis laknatullah, aba wastakbara, kan, dia enggan lalu menyombongkan dirinya, maka apalah artinya ilmu setinggi gunung, doktor. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada kita tergolong dalam kalangan orang-orang tersebut. Baik, bila sebut tentang ilmu ni, doktor, banyak juga soalan lagi yang lain yang diajukan. Antaranya mungkin sedikit perkongsian daripada doktor berkenaan dengan kisah Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir yang masyhur, cuma kita ingat-ingat lupa lah, doktor. Kan, jadi mungkin selepas ni kita boleh kongsikan sedikit, kerana banyak lagi akan kita kongsikan. Sekali lagi kita war-warkan kepada para penonton yang menonton di Facebook Live. Kita nak ajak lagi, doktor, untuk mereka tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan ia menjadi satu pahala jariah berpanjangan kepada kita. InsyaAllah kita akan kongsikan mungkin selepas ini kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir AS. Terus kekal bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kembali kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi yang kita masih lagi pada membicarakan topik ilmu bermanfaat. Dan di talian, Fadil Doktor, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Jura Azlin dari Beranang. Ya, silakan Pak Jura. Selamat pagi Dai dengan Profesor. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, soalan saya ya. Apabila meninggalnya seseorang anak Adam itu, bagaimana yang dikatakan ilmu yang bermanfaat pada orang lain? Dan bagaimana yang dikatakan ilmu yang dikongsi itu akan membawa kecelakaan padanya? Baik. Itu saja. Terima kasih Puan Jura. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Soalan yang cukup ringkas tetapi perlu dihuraikan. Panjang tu sebenarnya. Tapi bila sebut tentang ilmu yang memberikan manfaat tu, dan juga kadang-kadang mungkin saya faham dari sudut soalannya juga yang dikongsi tu kadang-kadang ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Jadi bagaimana untuk kita berhati-hati dalam hal macam tu? Baik. Terima kasih Dai, dan juga terima kasih Puan Jura yang bertanyakan soalan mengenai tentang ilmu yang ada dua perkara. Kalau kita tengok tadi, mana satu ilmu yang bermanfaat setelah meninggalnya seseorang, yang ini ilmu yang diamalkan ataupun ilmu yang memberikan kebaikan kepada orang lain, ataupun ilmu mengenai tentang yang mengajar, mendidik anak-anaknya melakukan kebaikan, diajarnya anaknya salat, anak dia salat, kemudian anak dia pandai, dan kemudian anaknya mengalirkan pahala itu kembali pada dia. Tapi kita jangan lupa juga ada ilmu yang memberikan kesan negatif juga buat kita apabila ilmu tersebut mendidik, ataupun yang ini yang Rasul kata man sanna sunnatan sayyi'atan. Kalau Rasul kata man sanna sunnatan hasanan, mereka yang melakukan perkara kebaikan kemudian diikuti oleh kemudian daripada itu, maka dia akan dapat pahala. Tetapi jangan lupa juga ancaman Rasulullah, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang ajar pula perkara yang jahat kemudian diikuti oleh orang lain dan perkara tersebut memberikan kesan kepada dirinya kembali. Sebagai contoh, dia ajar ilmu-ilmu yang memudaratkan kepada orang lain,
Macam contoh dia mengajar macam mana nak pecah pintu ke, nak mencuri ke, nak buat perkara yang tidak baik, sehingga menyebabkan yang satunya, yang ini kita nampak secara zahirnya dalam dunia memberikan kesan, tetapi kita tak pernah terfikir satu ilmu yang memberikan kesan yang negatif dari aspek kefahaman seseorang. Mungkin dia ajar satu akidah yang salah, ataupun dia mengajar tentang perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Ada satu ajaran yang sampai ke muncaknya dai, dia kata kita tak payah solat pun tak apa. Kerana dia berpegang, ini salah faham dia berpegang kepada ayat wa aqimis solata li dzikri. Dia kata dirikanlah solat untuk aku. Jadi dia kata aku ni dah sentiasa ingat Allah, kenapa aku perlu solat? Sedangkan objektif solat diambil daripada ayat tersebut. Dia kata wa aqimis solata li dzikri, dirikanlah Allah untuk ingati aku. Jadi dia kata aku dah sentiasa ingat Allah, kenapa aku perlu solat? Ini bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang solat sampai bengkak kakinya. Seorang lelaki yang telah dimaafkan oleh Allah Taala, diampunkan dosa, masih lagi solat. Tinggikah lagi kedudukan kita berbanding Rasulullah sampai kita pula tidak mahu solat? Ini maknanya satu tadi ilmu yang salah dari aspek keduniaan, dia ajar perkara yang negatif sehingga orang walaupun mungkin niat dia positif. Tak, yang ni kalau niat dia negatif lah. Kalau niat dia mungkin macam tadi dia nak mengajar satu perkara tapi orang salah guna ilmu, bukan dikembalikan kesalahan pada dia. Tapi sekiranya yang kedua tadi memberikan kepada kefahaman yang salah, akidah yang salah, kerosakan yang menyebabkan masyarakat melakukan kerosakan, ini juga boleh kembali kepada mereka semula. Yang ini yang kita bimbang. Dan yang ketiganya, perkara tentang ilmu juga boleh memberikan kesan kepada seseorang sekiranya dia sebarkan tanpa dia semak. Sebab ada maklumat, information, kita dah cerita pada awal tadi, maklumat, knowledge, ilmu yang salah, tapi dia sebarkan juga sehingga masyarakat lain terterima. Boleh tak terterima? Maknanya dia sebarkan dalam Facebook ke, dalam WhatsApp, macam-macam sekarang hadis ada, yang Quran ada, lagi dahsyat perkara-perkara yang dia tak pasti. Sepatutnya dia semak dahulu, tapi bila tak semak, disebarkan, orang lain amalkan, efek juga pada diri seseorang. Jadi yang ketiga ni, dia kena berhati-hati dalam dia menyebarkan sesuatu perkara sebelum orang lain ambil sebagai maklumat. Allahu Akbar. Jadi niat baik tu tidak menghalalkan cara. Betul. Baik. Jadi perlu juga untuk kita sebar tu, kita perlu juga memiliki ilmu, doktor. Sebab tu kena tonton tayangan ustaz biar tahu, jangan keliru. Betul. Baik, jadi seterusnya doktor, kita raikan, sebelum kita nak raikan soalan daripada sahabat Facebook tadi, sebelum kita berhenti rehat, kita nak kembali bercerita tentang kisah dan juga ibrah daripada perjalanan Nabi Musa AS dan juga Nabi Khidir. Mungkin sedikit pencerahan daripada doktor. Kisah ini sebenarnya disebutkan di dalam suratul Kahf ataupun suratul Kahfi yang ada, yang kita selalu baca pada hari Jumaat. Secara terperincinya Al-Imam Bukhari riwayatkan sebuah hadis yang sangat panjang mengenai tentang kisah ini pada asalnya. Ada banyak pengajaran yang menarik daripada kisah Nabi Khadir ataupun Nabi Musa dan Nabi Khidir ini. Yang pertamanya mengenai tentang kedudukan ilmu seseorang, kerana pada asalnya kalau kita baca hadis tu, Nabi Musa merasakan dia adalah orang yang paling tahu dalam kalangan penduduknya ataupun Bani Israel ketika itu. Lalu Allah Ta'ala maklumkan, dia kata ada lagi seorang pemuda yang lebih tahu daripada engkau. Mana mendidik kita dengan bagaimana kita keadaan sekalipun, sebenarnya kita kena tunduk ataupun lebih tawaduk dalam keadaan yang sedemikian. Yang keduanya, tengok Nabi Musa, walaupun kedudukannya Nabi, tapi sanggup dengar perintah Allah dan menuntut ilmu kepada seorang anak muda yang mungkin lebih tahu daripada dia. Yang mana anak muda ini diberikan pengetahuan min ladunna ilma. Kita panggil sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni ni adalah ilmu yang sekarang, bukan sekarang, sebelum ni lagi masyarakat selalu salah faham. Maknanya mereka terus lompat. Kalau kita katakan maknanya ilmu itu ada peringkat-peringkatnya, ada syariat, ada syariatnya, ada tarikatnya ke, ada pun ada sampai ke tahap makrifat dan sebagainya. Tetapi dia kena ambil daripada yang basic dahulu, kena ambil daripada yang syariat dahulu. Asas itu dahulu, solat itu dahulu, perkara yang paling penting. Ini kadang-kadang solat pun tidak, terus nak jalan atas air. Jalan atas air terus. Mana nak cerita tentang nak terus terbang aja. Mana ada orang buat begitu. Asasnya memang
yang Rasulullah ajar. Memang betul lah Nabi Khadir ini diberikan ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain. Nabi Musa pun sampai mempersoalkan, kenapa kau bunuh yang ni, kenapa kau pecahkan yang ni, kenapa kau buat sedemikian. Tetapi Nabi Khadir tak kata aku tahu dan kau tak sabar atas apa yang diberikan panduan tersebut. Secara asasnya juga dari aspek ilmu, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, selain daripada pertama tentang ketundukan kita, merendah diri, yang kedua kita sabar dalam menuntut ilmu, yang ketiganya adalah pemilihan ilmu adalah kena menepati kriterianya. Walaupun orang akan ambil asas ni, Nabi Khadir ini seakan-akan mengajar ilmu laduni ataupun ilmu yang mempunyai hanya orang tertentu sahaja yang tahu, tetapi sebelum itu kita kena ingat bagaimana Nabi Musa mengetahui segala yang lain sebelum dia sampai kepada perjumpaannya dengan Nabi Khadir. Jangan kita lompat langkah tersebut, terus-terus nak, macam saya cakap tadi, terus-terus nak jalan atas air aja, terus-terus nak terbang aja. Kita kena belajar daripada yang asas syariat itu diperkemaskan dahulu, nanti datanglah kemudiannya ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada min ladunna ilma, ilmu daripada sisi kami. Allahu Akbar. Dan berikutnya Dr. Syahiralia Muhammad di Facebook. Kita laju sikit, ramai ni yang nak tanya soalan. Saya bimbang sebab ramai lagi mungkin nak hubungi kita pada pagi ini. Kita raikan terlebih dahulu di Facebook Syahiralia. Bagaimanakah yang dikatakan ilmu dan pendidikan yang diasas berlandaskan pemikiran asing yang tidak mengikut acuan Islam, dan siapakah yang harus dipertanggungjawabkan untuk memulihkannya kembali? Dan doktor, hari ini serangan pemikiran ideologi yang berbahaya, sesat ni cukup banyak. Dulu kita dengar Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, Mu'tazilah. Sekarang ni dia ada belakang tu kan. Apa nama dia panggil? Hedonisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme. Di cabaran yang dihadapi oleh dunia pada hari ini, terutamanya di dunia Islam. Doktor, sedikit pencerahan. Terima kasih. Ini satu soalan yang baik. Sebenarnya inilah cabaran yang kita panggil sebagai ghazwah fikri ataupun ghazwatul fikri. Peperangan tentang dari aspek pemikiran yang datang pada masyarakat Islam yang macam disebutkan oleh Da'i Anas tadi, tentang pemikiran sekular, tentang liberalisme, tentang feminisme dan sebagainya. Yang ini mesti ditimbang dengan neraca syarak. Yang ini yang kita kena jelaskan. Kerana pemikiran moden sekarang yang dibawa oleh belah barat memang ada perkara yang bercanggah dengan Islam. Sebagai contoh, atas nama hak asasi kemanusiaan, mereka mengatakan tak salah pun kalau lelaki nak kahwin dengan lelaki. Sebagai contoh. Allah, yang kita takut ni sangat. Dan berlaku doktor sekarang ni, memang berlaku. Ini saya sedih nak sebut. Memang berlaku pun dalam masyarakat. Maknanya hubungan antara lelaki dengan lelaki. Yang lebih ekstrim lagi, saya cerita kepada tuan-puan, bagaimana ada kajian moden yang dijalankan oleh seorang tokoh barat. Kalau tak silap namanya Scott Kugel, menceritakan mengenai tentang, dia review semula ayat mengenai tentang kisah Nabi Lut. Dia kata sebenarnya Nabi Lut tak against LGBT. Dia kata macam tu. Maknanya dia tafsirkan semula ayat Quran. Ini teori baru ni. Teori baru. Lalu dia kata sebenarnya Quran tak larang hubungan sejenis. Kita yang baca pun dari aspek akademiknya pening. Macam mana boleh sampai kepada kesimpulan sedemikian? Yang kita bimbang ada dalam kalangan kita sendiri menerima ideologi pemikiran tersebut. Jadi dia buat citation, dia quote pula kan, masuk dalam thesis. Itu yang bahaya sangat sekarang ni. Dia menggunakan ayat Quran untuk membolehkan apa yang dia nak buat. Kalau dia nak buat yang ni, dia kata ayat Quran kasih. Kalau dia nak buat perkara yang haram, dia kata sebenarnya ayat Quran bukan bermaksud sedemikian. Ini asasnya datang daripada terlalu bebas pemikiran yang terlalu, kita kata tadi, liberal, sehingga tidak dipantau, ditimbang dengan neraca syariat, menyebabkan dia melampau daripada apa yang, sebab tu Allah Ta'ala kata dalam kes kaum Nabi Lut ni, memang golongan inilah golongan yang sangat melampau, kerana Allah Ta'ala tak buat sedemikian secara fitrahnya, dia bercanggah dengan fitrah manusia. Kalau balik pada soalan Puan Syahiralia ni, bagaimana, siapa yang dipertanggungjawabkan? Kita semua bertanggungjawab. Jangan duk tunding jari, ini salah orang ni, yang ni salah orang ni. Kita sama-sama dalam ahli keluarga kena didik pada ahli keluarga. Kalau anak kecil kita ada orang pegang, jangan sesuka hati ikut pegang, suka dan sebagainya, sekalipun dia bagi gula-gula dan sebagainya. Dari peringkat masyarakatnya, orang imam, ustaz, kena didik masyarakat kembali kepada Al-Quran. Di peringkatnya lebih atas, pihak berautoriti menyusun silibus, meletakkan sesuatu perkara yang selaras dengan apa yang telah digariskan oleh Al-Quran, kerana ini adalah tanggungjawab bersama untuk mendidik masyarakat bagi memastikan masyarakat lahir selaras dengan
panduan syariat itu sendiri. Allahu Akbar. Kita bukan sahaja nak melahirkan pakar dalam pelbagai ilmu, tetapi pakar yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tujuan dan juga misi dan juga visi yang perlu kita letakkan dalam kehidupan. Banyak lagi doktor akan kita kongsikan dan kita akan berjeda sekali lagi. Terus kekal bersama Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, pagi Senin yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan di dalam bulan Syaban ini semakin hampir kepada bulan Ramadan, dan kita masih lagi pada membicarakan ilmu bermanfaat bersama Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dibawakan istimewa siaran kita pada hari ini oleh Yayasan Maghfirah. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Yayasan Maghfirah. Tak doktor? Ya. Apakah peri pentingnya umat Islam menuntut ilmu yang benar? Sedikit pencerahan pada doktor. Baik, ilmu yang benar ini satu perkara yang pernah disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah mengenai tentang talabul ilmi fariidatun, tentang menuntut ilmu ini adalah fariidah, satu kewajipan buat umat Islam. Menuntut ilmu yang benar ini adalah bagi membimbing manusia ke arah kebenaran. Hadis tu tak terhenti kat situ sahaja. Hadis tu Rasul kata wa wadul ilmi 'inda ghairi ahlihi ka muqallidil khanazir. Rasul kata orang yang memberikan ilmu kepada orang yang salah pun juga seumpama kita mengkalungkan permata ataupun mutiara kepada haiwan-haiwan yang tidak layak. Mana saya nak sebut pun tak sampai hati. Jadi dia seumpama, kalau kita, dia dua aspek. Satu, ilmu tu benar supaya dia membimbing manusia. Yang keduanya, kita berikan kepada orang yang benar supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebab tu dalam suratul Jumu'ah Allah Ta'ala ceritakan tentang mathalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang yang ada ilmu ni seumpama himar, diletakkan barangan atas dia, banyak barang, tapi dia tak guna pun tak guna juga. Allah Ta'ala umpamakan seperti keledai. Bawa ke sini kan? Bawa ke hulu ke hilir, tapi sebenarnya tak memberi manfaat kepada manusia. Allah Ta'ala perli kita sebenarnya. Ada ilmu kena manfaatkan. Itulah peranan ilmu yang benar, memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Allahu Akbar. Dan doktor dan juga para penonton, salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Yayasan Maghfirah iaitu hub pendidikan. Mungkin yang terkait dengan ilmu sedikit boleh dikongsikan kepada para penonton kita pada hari ini, doktor. Baik, terima kasih Daya Anas. Yang ni suka untuk saya kongsikan kepada tuan-puan. Salah satu proses untuk kita bangunkan semula ketamadunan ilmu seperti mana yang telah diasaskan oleh sarjana khilafah-khilafah yang silam adalah dengan menghidupkan institusi keilmuan. Dan salah satu yang dilakukan oleh Yayasan Maghfirah adalah kita ada hub pendidikan kita. Yang mana hub pendidikan ini dibangunkan, dinamai sebagai pusat latihan dakwah Yayasan Maghfirah, iaitu di Lenggeng Negeri Sembilan. Yang mana program ataupun pusat latihan dakwah ini merangkumi lebih kurang 15 ekar luas tanah dia, dan kebanyakan fasilitinya adalah bagi memenuhi keperluan mereka yang untuk kita lahirkan para dai yang hebat. Ada bilik-bilik seminar, ada chalet, ada rumah ataupun asrama yang memuatkan 100 orang pelajar. Kemudian ada dewan makan, ada event, sebenarnya ada kawasan Flying Fox lagi. Untuk meriah juga. Saya dengar pun jadi semangat ni. Jadi semangat untuk kena pergi, doktor, kena pergi. Ada kolam renang besar. Sebenarnya kita bukan sekadar nak lahirkan dai yang boleh baca Al-Quran sahaja, tapi ada aktiviti fizikal yang mereka boleh berenang seperti mana yang dilakukan oleh zaman pada zaman Rasulullah SAW. Dan kalau saya boleh kongsikan lagi, banyak sebenarnya proses yang telah kita lakukan di Yayasan Maghfirah punya hub pendidikan ini. Antaranya kita telah bangunkan Ma'had Tahfiz Al-Maghfirah pada tahun 2023, yang mana ini adalah sebuah ma'had tahfiz yang akan melahirkan para dai yang mana mempunyai latar belakang hafiz dan juga akademik. Dan kemudian insya-Allah pada Mac ini kita akan bangunkan juga, kita telah bangunkan sebenarnya Sekolah Rendah Islam Integrasi Maghfirah juga yang telah mula beroperasi di Taman Kajang Impian dan juga Bandar Baru Bangi, dan satu lagi akan dibuka di Rincing Semenyih nanti. Dan juga kita juga ada bangunkan juga tentang Maghfirah International Boarding School pun ada. Jadi tuan-puan, saya selaku duta Yayasan Maghfirah ini juga mengajar
mengajak tuan-puan untuk sama-sama menjayakan hak pendidikan ini dengan menyumbang melalui sedekahym.my/tu untuk kita sama-sama bangunkan pendidikan ini, sebab kita tahu dah infak pendidikan ini sangat penting, dan kalau kita tengok ada orang lain yang lebih menekankan aspek pendidikan sehingga mereka tidak kedekut untuk memberi sumbangan terhadap pendidikan. Kenapa tidak kita sebagai bangsa ataupun orang Islam sama-sama bangunkan hak pendidikan kita yang lebih komprehensif, yang lebih bersifat integratif, maknanya menggabungkan semua aspek, bukan sekadar ilmu ukhrawi saja, ilmu hafal Quran saja, tetapi juga ilmu duniawi. Tuan-puan boleh sama-sama membantu kami dengan menyumbang kepada infak hak pendidikan sedekahym.my untuk sama-sama kita bangunkan hak pendidikan dan gemilangkan semula keilmuan Islam ini nanti. Allah Akbar. Saya dah rasa saya dah nampak tempat untuk saya healing dengan family. Nak bawa anak dia cari. Tengok kolam tadi tu dengan kolam dia besar. Memang cukup, orang kata apa, persekitaran yang kondusif. Saya tengok hajah-hajah tadi pun gembira je kan. Allah Akbar. Suasananya cukup tenang. Jadi kita mengharapkan agar mudah-mudahan tadi yang tanya soalan tentang kita nak rehat dan keadaan pahala berjalan untuk kita, maka inilah ruang dan juga peluang kepada kita untuk sama-sama kita menyertai kempen yang dianjurkan oleh Yayasan Maghfirah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada kita pahala yang mengalir walaupun selepas ketiadaan kita satu hari nanti melalui sumbangan yang kita berikan, terutamanya di Yayasan Maghfirah, insya-Allah. Baik, doktor, kita raikan mungkin ada beberapa soalan lagi sebelum kita berehat ataupun tamat di TV3. Kita ada soalan daripada Muhammad Izzuddin. Bagaimanakah yang dikatakan jihad dalam menuntut ilmu untuk kebaikan ummah sejagat? Adakah kita sebagai umat Islam memerlukan pengorbanan dan kesungguhan yang tiada bandingnya untuk mencapai tujuan tersebut? Antaranya jihad yang kita tengok kat paparan skrin tadi, kita tengok berapa ramai orang yang mendapat manfaat daripada jihad yang kita lakukan dalam menyumbang. Tadi sedikit pencerahan daripada doktor. Baik, sebenarnya menuntut ilmu ini adalah sebahagian daripada jihad itu sendiri. Tadi kalau kita balik pada kisah Saidina Jabir bin Abdullah dengan Abdullah bin Unais, bagaimana dia berkorban, beli unta, bermusafir sebulan, pergi sebulan, balik sebulan. Ini menunjukkan sebuah jihad yang tinggi yang dilakukan oleh Saidina Jabir bin Abdullah. Ada banyak kisah-kisah luar biasa yang direkodkan oleh ulama. Antaranya sebagai contoh Syekh Abu Zar An-Nahrawi, kalau tak silap saya, yang mana dia kata setiap orang yang dia jumpa, dia akan tanya tentang satu hadis yang dia keliru selama hampir 40 tahun. Boleh imagine, maknanya dia punya kesungguhan dia untuk mencapai ke tahap itu. Bersungguh-sungguh dia cari maklumat mengenai tentang perkara tersebut. Begitu juga dengan Al-Imam Al-Humaidi menceritakan riwayat Abu Ayyub Al-Ansari yang mengembara berbulan-bulan ataupun dengan tempoh yang lama untuk mencapai hadis yang diambil daripada Uqbah bin Amir, yang mana kalau kita tengok ini sama macam kisah Jabir bin Abdullah. Sama juga dengan Al-Imam Malik, ada satu kisah yang luar biasa daripada Ziyad bin Hubab Al-Aqli, yang mana dia dengar hadis ni satu majlis daripada majlis Sufyan Ats-Tsauri di Kufah di Iraq. Dia kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata aku dengar hadis ni daripada Usamah bin Zaid di Madinah. Syekh Ziyad bin Hubab ni daripada Kufah tu beralih turun ke Madinah untuk dengar direct daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid pula kata aku dengar hadis ni daripada Musa bin Ulay yang berada di Mesir. Daripada Madinah naik ke Mesir, boleh imagine, daripada Iraq turun ke Madinah, turun ke Mesir untuk cari satu hadis. Takkah ini dinamakan jihad? Tak ada flight masa tu? Tak ada flight. Kalau ada, kalau nak tanya tu nak kepastian tu kan. Kalau ada flight, kalau ada WhatsApp, dia mungkin WhatsApp je, Syekh betul ke Syekh? Ini tidak ada. Ini adalah satu jihad, tuan-puan. Ilmu adalah satu jihad, pengorbanan yang tidak ada tolok bandingan. Dan kadang-kadang kita ini bila dengan kesusahan tu lebih kita appreciate. Betul. Sebab sekarang ilmu hanya di hujung jari, kadang-kadang dia tak berapa nak manfaatkan sangat. Sebab buku-buku ni dia boleh download dengan dalam tempoh 2 minit. Betul. Beribu buku kan. Jadi dia tak berapa nak rasa kesungguhan tu berbanding dengan ulama dulu. Bila dia dapat satu, dia pegang betul jihad yang dia bawa, berbanding kita jihad kita download dekat internet saja. Jihad download dekat internet. Allahu Akbar. Jadi nampak macam simple, mak turun dekat internet saja. Kadang-kadang percuma pula tu. Betul, tak berbayar pula. Betul. Allahu Akbar. Nak dibandingkan doktor dengan pengorbanan daripada para sahabat yang beli unta, kuda dan sebagainya untuk perjalanan yang jauh. Dan doktor bila sebut tentang ilmu juga,
terkadang bila sebut tentang syarat-syarat ilmu ialah mesti guru yang benar. Betul. Jadi sedikit pencerahan daripada doktor tentang guru yang benar. Yang ini sebenarnya kadang-kadang kita terlalu impress sangat dengan nak-nak zaman media sosial ni. Banyak pun ambil gambar dengan filter dan sebagainya yang dalam maklumat ada dalam internet tu pun kita pun tak tahu. Yang paling penting dalam pemilihan guru yang bermanfaat ataupun yang memberikan guru yang benar ini adalah menepati kriterianya yang kita boleh tengok. Yang tidak, yang paling utama tidak bercanggah dengan syarak. Kalau guru mengajar perkara yang jelas bercanggah dengan Quran dan hadis apa yang telah diwariskan oleh syariat, maka ini adalah syarat yang pertama yang mesti kita tolak berbanding dengan guru yang kita lihat. Yang pertama tadi adalah guru itu tidak bercanggah dengan pendirian syariat. Yang keduanya adalah guru itu menampakkan ciri-ciri keguruannya dengan tawaduknya, dengan salehnya, tak menampakkan dia sendiri. Kalau dia saya minta maaf nak sebut ni. Saya minta, kalau dia sendiri tak menampakkan akhlak yang betul, sambil mengajar sambil sahukuk ke apa ke, Allahu akbar. Yang ni yang kita bimbang sangat. Maknanya guru sendiri seakan-akan tidak mempraktikkan apa yang telah digariskan, sedangkan akhlak Rasulullah tu sangat mulia. Saya ingatkan pada tuan-puan kisah Rasulullah dengan Saidina Jarir bin Abdullah, yang mana Rasulullah dalam satu majlis melihat ada Jarir datang, lalu dia beri kain dia supaya Jarir duduk dalam majlis ilmu dia. Begitu tinggi akhlak Rasulullah kepada anak muridnya sendiri. Allahu akbar. Tu demikian antara perkara yang perlu kita sama-sama renung dan juga muhasabah, dan banyak lagi sebenarnya luas cerita pasal ilmu ni doktor. Berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas tontonan anda para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Isnin ini. Masih lagi kita membicarakan topik ilmu bermanfaat bersama bintang ilmuwan kita Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dan yang bagi doktor, kita panjang lebar telah pun kita bicarakan berkenaan dengan ilmu bermanfaat. Cuma ada beberapa lagi soalan yang mungkin kita nak raikan. Sebelum itu, kita war-warkan kepada para penonton yang menonton di Facebook Live Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, dan juga anda boleh mengikuti kami menerusi HD di www.tonton.com.my. Sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dulu doktor, bila sebut tentang ketamadunan dan juga keilmuan yang luar biasa di zaman-zaman antaranya di kerajaan Abbasiyah dan di Cordoba di zaman Bani Umayyah satu ketika dahulu, cukup memberikan satu dimensi ilmu yang cukup hebat. Betul. Saya pernah ditanya oleh guru matematik saya, kamu tahu tak siapa pengasas algebra? Saya kata tak tahu. Saya ingatkan cikgu yang asaskan, rupanya bukan. Rupanya dia salah seorang tokoh Islam. Mungkin sedikit pencerahan daripada Fadil, doktor. Dia kalau kita nak tengok sebenarnya perkembangan ni sangat makan ribuan tahun juga. Sebab dia bermula, saya suka bawa macam mana ke pembangunan daripada awal. Yang kita cerita tadi, percentage orang yang boleh, dia punya literacy rate dia pada zaman Rasulullah di Makkah sangat sedikit. Orang kata 0.5% saja masyarakat Makkah yang boleh membaca, tak sampai 1%. Tiba-tiba di zaman Umawi ataupun di zaman, dia bukan tiba-tiba lah, maknanya tiba-tiba di zaman Umawi Abbasiyah tu, dia boleh bina sebuah library ataupun Baitul Hikmah yang mana bukunya akhirnya dihapuskan oleh Hulagu ataupun serangan tentera Mongol tu sampai menghitamkan warna sungai Tigris. Jadi kita boleh imagine daripada sebuah komuniti yang tidak ada ketamadunan, itulah istilahnya, tak ada kekuatan literasi dia tu tadi, tiba-tiba bangkit membangunkan sebuah wilayah tamadun yang hebat. Apa asasnya? Tamadun yang hebat ni saya nak cerita, sehingga kan pada zaman tersebut westerners ataupun scholar daripada barat memang dia orang hantar scholars dia ataupun tokoh-tokoh mereka belajar di, kalau zaman Umawi di Toledo di Spain, maknanya mereka belajar bahasa Arab.
kerana bahasa Arab ketika itu bahasa ilmu. Maknanya penulisan tentang Ibn Sina, Kitab Syifa, ataupun tentang daripada Jabir tadi Al-Jabra. Jabir itu tadi Oh, nama dia Jabir. Jabir bin Hayyan maknanya tadi kan. Maknanya menunjukkan maknanya Barat sendiri mengambil manfaat daripada ilmuwan Islam yang akhirnya dia bangunkan satu tapak untuk pembinaan ilmu yang baru. Saya suka kalau Prof Datuk Yusof Osman, kalau tak silap saya, yang dia ceritakan mengenai tentang asal usul kamera yang dibina oleh Ibnul Haytham ataupun Ibnul Haytham, yang ditunjuk gambar bagaimana dia buat lens. Saya pun tak kerti nak cerita dari aspek saintifik. Kamera depan kita kan? Lens kamera yang ada di, maknanya asalnya adalah dibangunkan secara praktikal. Teori ini juga adalah oleh Ibnul Haytham tu tadi. Maknanya banyak sumbangan yang dilakukan oleh sarjana Muslim telah dikembangkan oleh pihak Barat. Saya teringat seorang tokoh Barat, profesor di Harvard dan Michigan, namanya George Magdisi, Profesor George Magdisi ataupun George Abraham Magdisi. Dia kata the rise of colleges, dia ceritakan tentang pembangunan college-college dan universities sebenarnya adalah bertitik tolak daripada konsep yang dibangunkan oleh umat Islam itu sendiri. Dia kata maknanya dulu pengajian ni mana sekolah sains dan sekolah sains sahaja, sekolah engineering sahaja. Bila datang kerajaan Islam, dia menghubungkan semua ini dengan School of Science, dia ada School of Theology-nya, ada School of pelbagai ilmu, kemudian dibangunkan atas satu institusi menjadi universiti. Lalu George Magdisi kata sebenarnya kita tak boleh nak nafikan sumbangan ilmuwan Islam itu dalam membangunkan institusi pendidikan yang kemudiannya pada hari ini kita dilihat lemah dalam perkara tersebut. Kenapa? Ini sebenarnya muhasabah juga untuk kita sebagai orang Islam. Bagaimana nak kembali balik kepada ketamadunan tersebut, kita kena tanamkan kesungguhan ilmu yang macam kita bincangkan sebelum ni tadi. Jihad ilmu itu mesti dibangunkan. Jangan disekat golongan tertentu yang ingin meneroka dalam bidang sains ataupun bidang ilmu, kerana kadang-kadang kita pun terlalu strict sangat. Itu dan ini ada syarat-syarat yang kita letakkan mungkin membataskan. Pada hakikatnya dari aspek ilmu duniawi, selagi mana dia tak bercanggah dengan syariat, tidak ada hukum yang menghalangnya, maka kita benarkan mereka teroka sehingga mereka ataupun kita berjaya menghasilkan tokoh ilmuwan-ilmuwan yang baru seperti mana yang telah kita bangunkan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Ini sangat penting. Saya duk teringat ada saya sebab saya belajar, saya mengajar tentang Orientalism, yang kita kaji tentang bagaimana Western dia kaji tentang Al-Quran. Ada seorang tokoh Barat namanya Robert Catton. Robert of Catton ni adalah daripada Catton English, mana dia Englishman lah. Dia seorang daripada British yang mana dia dihantar oleh Church untuk belajar di Spain yang ketika itu di bawah taklukan ataupun di bawah pimpinan kerajaan Umawi untuk belajar bahasa Arab, sedangkan dia sebenarnya adalah seorang medical student. Maknanya dia hantar ke sana untuk mengkaji tentang ilmu ketamadunan ataupun tentang perubatan dalam aspek yang dibangunkan oleh masyarakat Islam, dan kemudian dia balik dan dia sebenarnya adalah penterjemah pertama Al-Quran dalam bahasa Inggeris, Robert Catton. Sekitar tahun 15 ataupun kurun 15 kurun ke-14 macam tu. Maknanya memang mereka hantar orang-orang yang hebat mereka untuk belajar tentang ilmu perubatan dan juga ilmu tentang Al-Quran juga. Hari ini kita minta maaf, saya nak cakap sikit, hari ini kadang-kadang yang kita letak kriteria yang berbeza. Yang hebat-hebat, cream of the cream ni kita letak kita letak dekat school yang tertentu. Betul. Letak kat med school ke, yang ni letak ni yang dah habis lapis dah minta maaf juga. Yang dah lapis yang dah nampak je tak ada harapan kau ni. Kita hantar dia minta maaf dah cakap macam tu. Tapi sebenarnya kalau kita sepatutnya yang ini sama levelnya. Yang hebat ini kalau kita ada 6 orang anak, 6 cerdik, katakan satu hantar ke School of Medicine, katakan macam tu. Yang ni ada hantar engineering. Yang pandai ni juga hantar dia juga ke sekolah agama, supaya dia menguasai juga ilmu syarak. Dan kalau dia boleh gabungkan, ini adalah satu langkah yang baik. Sama-sama kita bangunkan semula ketamadunan ini yang pernah kita lalui. Ini jihad kita dalam ilmu, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi sebab itu pentingnya untuk kita belajar ataupun kita menelusuri sejarah, kerana manusia yang melupakan sejarah
dia akan mengulanginya ataupun menghilangkannya. Betul. Sebab apa? Sebab kita melupakan kerana kita tidak tahu jati diri kita, doktor. Jadi banyak yang doktor kongsikan. Kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita. Saya baru tahu namanya Jabir bin Hayyan tadi. Dia ingat-ingat lupa, doktor. Tu baru algebra, belum tanya yang lain lagi kan. Kamera Ibnu Haitam tadi kan. Jadi abang kameraman dia kena tahulah siapa pengasas kamera tadi tu kan. Terutamanya pelajar broadcasting, penyiaran kan. Baik. Seterusnya, Jura Azrin Sufian di Facebook. Bagaimanakah yang dikatakan bekalan yang akan membantu seseorang Muslim itu ketika dia berada di alam barzakh adalah ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimana pula yang dikatakan ilmu yang akan membawa kecelakaan kepadanya di hari akhirat? Wal'azubillah. Jadi soalan daripada Jura Azrin, doktor. Baik, terima kasih Puan Jura. Yang ini mengenai tentang ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sebenarnya banyak tegaskan tentang ilmu yang bermanfaat sehingga kan sekecil-kecil perkara yang diajarkan kepada seseorang. Saya teringat kata-kata Arab, dia kata man 'allamani harfan. Siapa yang mengajarkan aku satu huruf sahaja, kuntulahu abdan, aku akan jadi hamba ataupun orang yang mematuhi dia. Maknanya begitu dia menghormati orang yang mengajarkan dia ilmu itu tadi. Begitu juga Rasulullah meminta kita agar tidak menyimpan ilmu, bahkan menyebarkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat ada dua aspek yang paling utama. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat dalam kubur itulah nanti. Maknanya yang pertama adalah memberikan manfaat kepada orang yang mengamal ataupun melakukannya. Yang ini paling mudah sebenarnya adalah didikan kita kepada anak-anak kita. Saya selalu ingatkan kepada para pelajar ataupun ingatkan kepada jemaah. Kalau saya ajar, saya akan sebut perkara ni. Kalau saya dengan pelajar, saya sebut dengan pelajar. Saya kata kalau ada anak esok, jangan dibiarkan anak kita itu orang lain yang ajarkan kepadanya Fatihah. Kerana Fatihah itu yang akan dibaca oleh anaknya sepanjang hidupnya. Kalaulah anak kita sendiri yang ajar Fatihah, boleh bayangkan tuan-puan bagaimana pahala yang akan kita perolehi sehingga kita meninggal pun. Kalau anak kita masih lagi hidup, dia baca Fatihah setiap hari dalam solat dia, kita boleh peroleh pahala sedemikian. Tapi kalau anak-anak saya dah besar macam mana? Banyak lagi perkara lain yang boleh kita ajarkan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat mengenai tentang ilmu-ilmu yang lain. Maknanya kalau diajarkan doa, Rasulullah antara perkara yang saya suka dalam sebuah hadis, hebat-hebat Abu Bakar pun dia tanya Rasulullah, madza aqulu fi salati. Dia tanya pada Rasulullah, apa yang aku nak ucapkan? Doa yang aku nak ucapkan dalam solat aku. Lalu Rasulullah ajar dia doa spesifik kepada Saidina Abu Bakar yang kita baca dalam tahiyat kita. Kadang-kadang kita baca dalam tahiyat kita, Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni zalamtu nafsi. Allah yang hujung yang kadang-kadang orang tambah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Doa ini spesifik Rasul ajar kepada Saidina Abu Bakar. Ada doa yang Rasulullah ajar ataupun zikir yang Rasulullah ajar kepada anaknya sendiri, maknanya Fatimah. Fatimah pernah mengadu pada Rasulullah. Dia kata aku penat kerja dan seakan-akan sebenarnya dia minta diberikan dia orang suruhan, orang gaji macam kita kan. Kalau isteri kita minta abang penat maknanya dia hina tu mungkin nak orang gaji ke. Tetapi yang Rasulullah ajar adalah zikir yang 33 kali. Masya Allah. Yang ini walaupun nampak tidak memberikan secara langsung lah, nampak macam tak nampak sangat kesannya, tetapi sebenarnya kesannya dua aspek. Satu, di dunia dia difahamkan tentang healing tu, kepenatan adalah dengan mendekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, kalau dia amalkan, dia memberikan kebaikan balik kepada ayah dia sendiri. Jadi kita tengok di sini memang ilmu yang bermanfaat kemudian diamalkan oleh masyarakat akan kembali kebaikan dia kepada seseorang itu sendiri. Berbanding dengan kalau kita kata soalan tadi, bagaimana ilmu yang membawa kepada kecelakaan, yang ini kita dah bincangkan tadi. Ilmu yang diajar akhirnya memberikan mudarat kepada seseorang. Satu, mengenai tentang ilmu yang salah dari aspek fizikalnya lah. Dia ajar memang cara untuk pecah pintu yang saya ceritakan tadi. Dia ajar untuk kaedah merosak. Dan yang keduanya, ilmu yang tidak memberikan manfaat ataupun kerosakan dari aspek akhiratnya, akidahnya, yang akhirnya dia ajarkan kepada orang lain, merosakkan orang lain. Semalam ayah saya bila saya call, dia kongsi dia. Saya kata
tak ada masa nak siram pokok banyak sangat kat rumah kan. Jadi dia kata ambil satu tong besar, tebuk lubang, letak air, tutup, kemudian biarlah dia menitik sikit demi sikit. Walaupun musim panas, air itu tetap disirami. Itu ilmu yang manfaat. Terima kasih kepada ayah saya yang mungkin menonton pada pagi ini. InsyaAllah akan kita kongsikan lagi banyak soalan-soalan yang menarik berkenaan dengan ilmu yang bermanfaat. Terus kekal bersama Tayla Ustaz, biar tahu dan keliru. Alhamdulillah sehingga ke hujung siaran masih lagi bersama dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang bermanfaat. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik antara kamu ialah yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Jadi kita nak jadi orang yang bermanfaat dengan cara kita memiliki ilmu yang bermanfaat, barulah kita boleh sebarkan perkara yang memberikan manfaat dan juga kebaikan. Kerana apa? Kerana hanya orang yang memiliki sahaja yang boleh memberi. Kalau orang yang tidak memiliki, dia nak bagi apa? Untuk diri dia pun tak ada. InsyaAllah, tabarakallah, kita masih lagi bersama Profesor Madya, Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dan kita nak teruskan lagi, Doktor, soalan daripada sahabat Facebook kita, Nur Diana Nana. Soalannya, adakah berdosa jika seseorang itu mengetahui perkara yang bercanggah dengan akidah Islam telah berlaku dalam masyarakat setempat, tetapi tidak berperanan untuk menegur perbuatan tersebut, sedangkan beliau alim dalam ilmu agama? Terima kasih, Doktor, pencerahannya. Baik, terima kasih Puan Nur Diana Nana atas soalan tadi. Menarik juga soalan ini mengenai tentang berdosa tak kalau kita tengok orang melakukan satu perkara yang salah dari aspek akidah tapi tak menegurnya. Tentang dosa ini adalah berkaitan dengan taklif. Seseorang itu hanya dianggap berdosa sekiranya dia mukallaf. Maksudnya dia mukallaf, dia akil, dia berakal, dia muslim, dia balik, dia menepati syarat-syarat sedemikian. Sekiranya dia tidak mendirikan salat dan dia tahu perkara tersebut, maka berdosalah dia. Sama juga macam orang yang menegur kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ini dosa akan bergantung kepada taklifnya juga. Sekiranya dia berada di atas tampuk kepimpinan yang mempunyai kuasa, ada autoriti, sedar atas kesalahan tersebut, dia berakal dan dia tahu dan dia ada kuasa untuk menegur, dia sepatutnya menegur. Kerana kalau dia tidak menegur, dia telah boleh dianggap maknanya menyalahgunakan, tidak memberikan kuasanya itu sebagai satu kekuatan. Sebab tu dalam hadis Rasulullah kata man ra'a, Rasulullah letak kategori, maknanya tak semudah-mudahnya juga kita nak kata seseorang tu berdosa, tetapi ada kategorinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, kan, maknanya kalau kita lihat seorang melakukan kemungkaran, kaedah pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan tangan. Apa maksud dengan tangan? Sebahagian ulama membariskan ataupun memberikan definisi tangan itu ataupun bayangan tentang tangan itu adalah keadaan bagaimana dia mempunyai kuasa. Kalau dia ada kuasa tetapi dia tak mencegah, dia boleh dipertanggungjawabkan. Contoh, kita seorang bos dan kita tahu anak buah kita buat satu perkara yang salah dan kita ada kemampuan untuk tegur dan halang, sepatutnya wajib juga untuk kita kerana mengelakkan kemudaratan yang berlaku. Sama macam orang yang nak melintas jalan, kita nampak kita ada kuasa, kita tahu kalau kita tahan dia tidak boleh dilanggar, sepatutnya kita boleh tahan, kita kena tahan. Ini kewajipan yang diberikan atas kemampuan, taklif dan kekuatan yang diberikan. Kemudian daripada itu baru Rasul kata wa man lam yastati' fa bilisani, barulah dengan kata-kata. Ini tanggungjawab yang kedua daripada golongan dai ke, dari golongan pendakwah, dari golongan para asatizah, ustaz, para pensyarah dan sebagainya, menyampaikan kebaikannya. Dan yang ketiga sahaja baru dari kalangan orang yang tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai apa sahaja yang diperlukan tu hanya dengan hati. Tetapi poin dia adalah mesti dia cegah sekurang-kurangnya dalam hati dia, dia tak suka. Kalau dia boleh cegah, itu adalah lebih baik, kerana kalau kita biarkan semua orang, kita semua tenggelam dalam kapal yang kita naiki bersama ni tadi, kan. Mana ini adalah gambaran daripada hadis. Rasulullah bayangkan yang ada sebuah kapal, ada orang duduk di atas, ada orang duduk di bawah. Kalau yang di bawah tu kerjanya menebuk lubang untuk ambil air, kalau di atas tu dia tak tegur golongan yang bawah, semua akan tenggelam. Samalah macam kita hari ini. Kalau kita semua biarkan aja orang lain buat kerja dia, maknanya habis dah, kita semua masyarakat akan rosak. Kewajipan menegur itu sebenarnya ada,
tetapi dia punya level itu adalah berbeza tanggungjawab yang diberikan kepada setiap mereka. Tapi semua kena buat tanggungjawab tersebut. Jangan harap kita orang aja maknanya. Jangan harap para da'i ini bukan kerja saya kata, ini kerja para da'i lah. Macam tu, atau ini kerja ustaz lah. Tak juga, kerja kita sama-sama. Allah ada. Kadang-kadang bila kita tengok yang berlaku dalam media sosial, maka mungkin kita boleh komen, advice dengan cara yang terbaik. Itulah mungkin dakwah yang kita boleh lakukan, kerana kita akan dipertanggungjawabkan dengan setiap apa yang kita lihat, tetapi kita tidak menegur. Jadi ada tanggungjawab yang besar di situ, doktor. Jadi kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Izara. Bagaimanakah bagi individu yang menyembunyikan ilmu yang diperolehi dan tidak mahu diketahui umum, bimbang orang lain melebihi dari ilmunya? Takut orang challenge dia. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi sembunyikan ilmu tersebut, doktor. Okey, baik. Yang ini, kalau saya tengok soalan ini, dia lebih kepada persaingan peribadi ataupun hasad juga. Pada hakikatnya dalam hadis Rasulullah kata la hasada illa fi ithnain. Tidak ada, kita tak boleh hasad melainkan dua perkara. Salah satunya hasad dari aspek ilmu. Bukan hasad dari aspek ilmu tu untuk kita menyembunyikan ilmu, tetapi kita berlumba untuk mencapai ilmu tersebut. Itu Rasulullah kata boleh kita hasad kepada keadaan sedemikian. Tetapi yang ditanya oleh Puan Izara ini adalah agak aneh, kerana dia menyembunyikan ilmu yang dia ada kerana takut orang lain melebihinya. Ada dua aspek yang boleh kita lihat. Aspek yang pertama adalah kemudaratan kepada masyarakat. Kalau dia sembunyikan maklumat tentang perkara penting, contohnya dia ada penawar bagi COVID, katakan macam tu kan. Kalau dia sembunyikan kerana takut orang lain lebih hebat daripada dia, ini akan memudaratkan masyarakat dan dia boleh dipertanggungjawabkan kerana dia menyembunyikan sesuatu perkara yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dia ada satu formula yang boleh menyelesaikan jam dia, katakan macam tu. Apa sahaja perkara yang memberikan manfaat, dia sepatutnya sembunyikan. Malu kita dengan kadang-kadang non-Muslim sendiri buat kajian yang bertahun-tahun, last kali dia beri sahaja hasil kajiannya agar dapat dimanfaatkan kepada orang ramai. Kita pula takut orang lain ambil, nanti orang lain lebih pandai daripada kita. Kita punya sikap itu sebenarnya tak kena. Mana satu aspek adalah kerana dia memberikan mudarat kepada masyarakat. Yang keduanya, aspek keduanya adalah bukan saja rugi kepada masyarakat, rugi buat diri dia sendiri. Kerana kalau dia sebarkan, dia akan dapat manfaat yang akhirnya dia kembali pahala itu kepada diri dia. Katakan dia ada satu resepi yang kalau dia buat setanding dengan sambal apa-apalah, sambal dah contoh ni kan, maknanya kembali balik kebaikan tu pada dirinya, dan dia mampu untuk membantu masyarakat yang lain untuk melariskan ataupun menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk masyarakat. Jadi dua kerugian yang akan dia lalui sekiranya dia sembunyikan ilmu yang dia ada. Yang pertamanya memudaratkan masyarakat adalah satu perkara yang kita tak nak berlaku kerana dia akan memberikan kesan kepada orang lain. Yang keduanya kerugian pada dirinya sendiri kerana dia ada peluang, Allah Taala dah bagi dia peluang untuk dapat pahala yang orang lain tak ada, tiba-tiba dia tidak manfaatkan. Ini adalah satu kerugian yang sangat besar. Allahu Akbar. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surahul Azim. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi itu kelebihan dan juga kemuliaan bagi orang yang memiliki ilmu berbanding orang yang tidak memiliki ilmu. Dan seterusnya, Doktor, Ram Desaru di Facebook, soalan yang berikutnya, bagaimanakah untuk merasa yakin ilmu yang dituntut melalui kuliah-kuliah di media sosial yang dirakam, yang ditulis bermanfaat kepada orang lain, supaya tidak was-was? Dengan arti kata lain, tak pasti jangan kongsi. Ini soalan yang saya rasa perlu juga diberikan penekanan dan juga peringatan bersama, Doktor. Baik. Terima kasih Encik ke Puan Ram Desaru, Puan Ram Desaru yang bertanya mengenai tentang macam mana kita nak tahu yang dekat kuliah-kuliah dekat YouTube. Banyak sangat. Dekat TikTok pun ada, dekat YouTube pun ada, dekat Facebook pun ada. Mana satu kita nak tahu yang baik? Yang ini sebenarnya neraca yang paling mudah, sebab jawapan yang paling klise sekali, jawapan paling mudah, kita timbanglah dengan nilaian Quran dan Sunnah, syarak dan sebagainya.
Tapi dia kata yang ni pun claim pakai Quran Sunnah. Yang ni pun claim pakai Quran Sunnah. Saya rasa bagi memudahkan ataupun ada satu garis panduan yang selaras adalah dengan kita merujuk pihak berautoriti dalam bidang agama di negara kita. Sebagai contoh, kalau katakan puan ni di Desaru dekat mana kalau katakan di Selangor. Ya, katakan di Selangor ke, di Negeri Sembilan ke, di Johor ke, mereka rujuk pihak berkuasa Jabatan Agama. Dan paling penting, mufti adalah kemuncak dia. Kalaulah dikatakan pihak yang sedemikian telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa negerinya menyatakan dia ni adalah telah menyebarkan sesuatu yang bercanggah dari aspek agama, ini pegangan kita. Kerana garis panduan ini kalau kita beri secara umum, kita kena nilai dari aspek syarak Quran dan Sunnah, semua orang akan cakap dengan Quran Sunnah. Tapi sekurang-kurangnya hari ini kita ada badan yang berkuasa, kita ada mufti. Tengok apa yang telah dinyatakan. Kalau kita terima satu video, kita pun tanya pandangan pihak berkuasa agama, Jabatan Agama ke, mufti ke, apa pandangan sahibus samahah mufti mengenai tentang orang-orang sedemikian. Maka saya yakin mana Jabatan Agama ada garis panduannya. Sebab kalau ada isu-isu yang bercanggah, pada kebiasaannya Jabatan Agama sangat cepat. Saya tak nak sebutlah beberapa nama ataupun institusi yang sebenarnya telah dikeluarkan oleh Jabatan Agama. Ini panduan yang telah digunakan dan ini panduan untuk orang awam. Kerana kita taklid merujuk kepada Jabatan Agama dan mufti wilayah masing-masing itu sendiri. Jadi kalau balik pada orang lain, kalau satu konsepnya, kaedah penilaiannya adalah kembali kepada mufti ataupun Jabatan Agama untuk kita rujuk. Dan yang keduanya, kaedah yang telah disebutkan sendiri oleh Puan Ram Desaru itu tadi, iaitu kalau tak pasti jangan kongsi. Sebab kadang-kadang ada acik-acik ni dia suka maknanya nak jadi yang paling awal kan? Nak jadi yang paling awal. Semua benda dia kongsi. Dan bila orang kata yang ini dia maklumat yang tak betul lah, baru dia nak tarik balik kan dah susah. Dia kata dia bersoal balik ke dan sebagainya. Yang ini kena semak dahulu. Kalau kita boleh semak, alangkah baiknya. Ini menyekat segala kerosakan yang hari ini berlaku. Mudah-mudahan yang ini penting buat diri kita menyekat kerosakan ilmu yang disebarkan secara salah. Allahu Akbar. Pastinya dengan ilmu yang benar kita akan merasa lebih senang dan juga selamat. So sekurang-kurangnya untuk generasi yang akan datang, seandainya ilmu yang dibangunkan itu lebih kepada pembangunan manusiawi dan juga insani berbanding hanya membawa manusia kepada cinta dunia semata-mata. Itulah hakikat yang kata ilmu yang benar lagi sahih, kembali kita kepada landasan Islam itu sendiri. Dan doktor, kita minta doktor tutup dengan sedikit doa ringkas di penghujung siaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Al-Fadil bintang ilmuwan kita Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi atas kesudian untuk berkongsi dengan kita panjang lebar berkenaan dengan ilmu bermanfaat. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Juga terima kasih kepada Yayasan Maghfirah untuk kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.